Assalamualaikum dan salam Sarawak Muju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, pakar sains di Sarawak digalakkan untuk meneroka tenaga bersih alternatif dari bahan api fosil dan hidrogen. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Upeng berkata, Sarawak kini mengambil langkah proaktif menentang isu pemanasan global sekaligus membawa perubahan kepada struktur perindustrian dan membawa kepada pertumbuhan ekonomi. On the other hand, we want our scientists to explore the question of alternative clean energy from fossil fuel to hydrogen. God is so kind to Sarawak. That's why we explore the question of hydrogen. We explore the possibility of alternative energy, including solar. We got sunlight 24 hours, if not because of night. But at least you have almost half with sunlight. You store that sunlight and give energy. So less carbon, and there is a balance between environment and the needs of humankind. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pelancaran Ijtima' Ilmuwan Islam Antarabangsa di Kompleks Islam Kuching pada Selasa. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, Sarawak kini komited melakukan penyelidikan dalam menghasilkan tenaga karbon dan ekosistemnya. Ijtima' Ilmuwan Islam dianjurkan bermula 25 hingga 26 Julai 2023 sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Penganjuran program tersebut sebagai wadah bagi ilmuwan Islam berbincang mengenai isu-isu kontemporari serta menangani masalah masyarakat kontemporari dalam mendepani cabaran digitalisasi. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Mufti Sarawak Datuk Kipli Yassin, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha serta tetamu kehormat yang lain. Laporan seterusnya, Badan Budaya Universiti Malaysia Sarawak BAYU akan mewakili Malaysia ke Festival di Conference di Perancis pada 27 Julai hingga 16 Ogos 2023. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perwakilan BAYU itu akan dapat membantu dalam mempromosikan keindahan dan keunikan Sarawak kepada masyarakat luar. Dan kita juga harapkan dengan usaha-usaha seperti BAYU pergi ke luar negara untuk membuat persembahan, ya sedikit sebanyak akan dapat mempromosi Malaysia dan juga Sarawak ke dunia luar, dan juga keunikan Sarawak dan juga kebudayaan-kebudayaan yang kita ada. Beliau berkata demikian dalam sidang media di bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching pada Selasa. Tambah beliau lagi, kementeriannya turut memberi bantuan kewangan menerusi geran dan dana mudah cara warisan, kesenian dan kebudayaan Sarawak kepada BAYU sebagai salah satu langkah memperkasa industri pelancongan. Kementerian sentiasa akan mencari kaedah yang terbaik bagi menzahirkan para belia yang kreatif, berdaya maju dan juga sentiasa berfikir di luar kotak supaya masa depan negeri dan juga negara kita akan terjamin dan juga maju. Keperkembangan di Sibu Ahli Parlimen di Sarawak diminta untuk terus membangkitkan isu sekolah daif di peringkat persekutuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Chen Jin Ek berkata, kesaan itu berikutan beliau berasa terharu apabila Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari baru-baru ini merayu kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPN untuk menunaikan janji mereka untuk membaik pulih sekolah daif di Sarawak. Katanya beliau sedih apabila melihat para pelajar telah menderita sekian lama akibat keadaan sekolah yang tidak berkualiti dan terpaksa belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kurang selesa. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyampaian insentif kecemerlangan akademik kepada 25 pelajar Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPN SMK Methodist pada Selasa.
Jelasnya beliau telah memperuntukkan sekurang-kurangnya RM50,000 setiap satu melalui dana projek transformasi luar bandar RTP kepada 13 sekolah di kawasannya tahun ini untuk penyelenggaraan dan menaik taraf infrastruktur serta kemudahan. Manakala RM100,000 pula diperuntukkan kepada SMK Metodis Sibu bagi pemasangan panel LED di Dewan Sekolah. Mengenai program tersebut, beliau berkata pemberian insentif kepada mereka yang mendapat pencapaian cemerlang dalam pelajaran adalah satu inisiatif yang begitu dekat di hatinya. Manakala di Bintango, seramai 1,000 peserta telah menyertai program larian 722 sempena sambutan kemerdekaan Sarawak selama 60 tahun. Program anjuran bersama Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bintango bersama Unit Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas Meradong itu bertujuan merapatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain antara peserta yang dari daerah yang berlainan. Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata larian itu juga bertujuan mewujudkan kesedaran masyarakat dari pelbagai lapisan usia agar sentiasa menanam semangat patriotik dan cinta kepada negara. Tegasnya, aktiviti bersenam merupakan salah satu cara terbaik untuk menjaga kesihatan diri dan memastikan kehidupan harian dalam keadaan harmoni. Larian tersebut disertai oleh para peserta dari Sibu, Kabong, Kanawit, Sarike, Pakan, Julau dan Meradong. Di Bintulu pula, kejohanan bola sepak bawah 20 tahun B20 Bintulu 2023 mampu menjadi platform bagi menampilkan bakat-bakat muda dalam sukan berkenaan. Menurut Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong, kejohanan tersebut merupakan platform untuk para pemain mencabar kebolehan dan kemampuan diri sendiri. Sehubungan itu, beliau menasihatkan para pemain agar memberikan aksi yang terbaik bagi memastikan bakat mereka dibawa ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan kejohanan bola sepak bawah 20 tahun B20 Bintulu 2023 pada Ahad. Dalam pada itu, beliau juga berharap para pemain akan terus berlatih dengan lebih keras untuk beraksi di Equestrian Games pada tahun depan. Kepaparan berikut usaha mempromosikan produk warisan Sarawak seperti songket dan keringkam yang dihasilkan di Jumaani Pavilion terus dipergiatkan. Pengurus Besar Syahrin Yusri berkata, Sentex Commercial merupakan sebuah agensi kerajaan Sarawak yang bergiat aktif dalam mempromosikan produk berkenaan dan berkolaborasi dengan penganjur pertandingan Ratu Cantik Miss International Sarawak MIS 2023 untuk mencari duta produk warisan Sarawak. So jadi kolaborasi kami bersama pihak penganjur Miss International Sarawak, kita lihat daripada pelbagai aspek, salah satunya dengan adanya program ataupun pertandingan Ratu Tan Cantik sebegini, Sentex Commercial merupakan GLC di bawah state government ini memang mencari juga ambassador ataupun duta kepada produk-produk yang kita hasilkan, komuniti yang hasilkan ni. Jadi dengan bonus lah, dengan melalui program sebegini kita dapat mencari duta secara tidak langsung. Mereka boleh menjadi model ke ataupun mana-mana function yang berkaitan dengan yang dianjurkan ataupun yang kita libatkan diri Sentex Commercial ni, kita boleh panggil mereka untuk jadi ambassador. Dia bukan setakat ambassador kepada Sentex Commercial tetapi ambassador kepada state government yang membawa produk-produk heritage ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Jumaani Pavilion pada Selasa. Sharon menambah pemenang untuk pertandingan Ratu Cantik tersebut sudah pasti akan membawa identiti Sarawak ke peringkat lebih tinggi dengan memperagakan produk warisan Sarawak yang bukan sahaja songket dan keringkam, malah puak kumbu dan produk kraft yang lain. Terdahulu, seramai 13 finalis MIS 2023 telah mengadakan lawatan ke Jumaani Pavilion bagi melihat dengan lebih dekat proses menenun songket dan keringkam serta pengeluaran produk warisan yang dibangunkan. Pada sebelah petang, mereka turut melakukan sesi penggambaran dengan pengguna hasil produk daripada Sentex. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Pelancaran Ijtima Ilmuwan Islam Antarabangsa di Kompleks Islam Kuching pada Selasa. #menyebar fakta, salam UKAS.